Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang sedang menonton. Pada waktu ini, saya nak ucapkan terima kasih atas anda yang really committed. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan bawakan khas untuk anda semua ahli Spire yang telah pun buat 1 juta pertama beliau dalam Spire Mentorship. So tanpa membuang masa lagi, saya nak invite Puan Mahira sebagai kita punya guest pada malam ini. Silakan. Hai, Assalamualaikum Puan Mahira. Waalaikumsalam. Khabar sihat? Alhamdulillah sihat. Okey Puan, alright. Thank you so much atas masa Puan untuk kongsikan bersama dengan penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni. Mungkin Puan boleh kenalkan diri dahulu dan cuba cerita sikit latar belakang Puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kepada Cik Samara Tim Rishwa invite saya hari ini. Okey. Assalamualaikum. Saya Mahirah binti Ahmad Saimi. Saya director founder kepada Mahirah World Sembilan Berhad. Saya seorang stokis produk Coco Jashik. So kepakaran saya adalah membantu golongan 20-an, golongan saya 20-an, 21 ke 25 tahun untuk menjana income 4 ke 5 angka sebulan. Wow, amazing. Puan, maksudnya you stokis saja tapi you dah boleh buat 1 juta. Oh my god! Wow! Ya, saya stokis saja. Belum lagi master, baru stokis. Wow, amazing. Alright Puan, mungkin Puan boleh kongsikan apakah reasonnya, apa sebab macam umur sekarang dah berapa if you don't mind to share? Muda lagi kan? 25? Wow, 25 dah buat 1 juta. Amazing. Apa reasonnya yang menyebabkan Puan memilih untuk bisnes ni, mulakan bisnes ni? Okay, first thing first, saya bukan background bisnes yang pertamanya. Saya bukan background sebab family saya education punya people lah. Memang di-train daripada kecil belajar, kerja, belajar, universiti, kerja, government. Itulah trend family kita 7 beradik. Tapi sampai ke anak bongsu ni jadi lain sikit. Jadi saya berminat dalam dunia bisnes ni sejak umur 19 tahun, 2014. So saya berminat dengan bisnes, macam-macam bisnes lah saya buat. Daripada MLM pernah buat, dropship pernah buat, jual sandwich kat Pusing College pernah buat. Sampai satu tahap saya pernah kerugian lebih kurang dalam 20,000 masa umur 19 tahun. Wow. 19 tahun kerugian 20,000. 19 ke 20 tahun macam tu lah. Kerugian 20,000. Masa tu Puan, bisnes aku mentor lah. Bisnes langgan dinding. I see. Puan, ramai orang mungkin lah ada di antara orang kat luar sana tu bila dah rugi kan, mereka mungkin akan give up. Tapi apa yang menyebabkan Puan rasa macam I tak boleh give up, I kena teruskan lagi juga. Masa umur baru 19 tahun kot, 20,000 tu bukan sikit, banyak. So apa yang menyebabkan, apa kekuatan Puan ketika itu? Okay, kekuatan saya sebab saya rasa bisnes je yang boleh buat kita ada duit. Senang cerita. Lagipun student kan suka berjoli kan. Masa tu duit beasiswa banyak je. Tapi student senang habis duit lah. Senang macam selesai habis duit, saya habis duit. Al-Kisah, hari ini joli, tak kisah, hari ini gaji, habis dah. Lupa pula menyimpan bila dah kering baru teringat. So saya rasa dengan bisnes tu yang boleh macam kita nak pergi mana, okay kau buat bisnes ni kau akan boleh pergi sini. So walaupun dah fail tu, rugi-rugi lah, tu belakang cerita, tolak tepi. So kita mulakan hidup baru, bisnes lagi. Saya, kekuatan saya jenis yang seorang yang aku nak buat. Okay. Puan, kalau you ada sifat nak buat juga, pasti ada reason di sebalik yang menyebabkan push yourself untuk saya kena buat juga. Apa sebenarnya struggle? Mungkin Puan boleh kongsikan, Puan ada tak struggle ataupun cabaran yang Puan lalui menyebabkan Puan macam, oh nama itu I nak kena buat juga. I tak boleh harapkan benda lain, I kena mengharapkan pada diri I untuk buat ni. Mungkin Puan boleh kongsikan apa kisah sebalik tu? Halangan roadblock saya first thing family lah. Sebab family kita family education. Tak ada bisnes langsung. Kalau bisnes pun sekadar bisnes yang biasa-biasa je lah. Orang kata menjual. Bisnes kan menjual kan benda yang berbeza kan. So sekadar menjual macam tu je. So kita bukan di train, kiranya kalau cakap pasal bisnesnya orang cakap lupa diri, lupa daratan, macam tu. So bila kena tipu sekali, so parent dah pandang kita lain. Dah pandang kita macam kita dah pernah kena tipu 20,000 masa 19 tahun lah. Akhirnya kita dah langgar apa family cakap.
Family cakap ni kita buat ni, cakap ni buat ni. So masa tu kita rasa macam aku kena bisnes untuk aku tunjukkan yang bisnes ni boleh buat income, bukan sekadar kerja je boleh buat income. Faham tak macam tu lah. So bulanan tu sebab kita tengok kakak-kakak kita berjaya kan, ada kakak kita boleh keluarkan kereta, beli rumah, semua dengan income kan. Kita tengok cara hidup lifestyle macam mana, kita tengok bila tengah bulan macam mana punya kehidupan, akhir bulan macam mana, awal bulan macam mana. So kita anak bongsu ni kita tengoklah macam mana persepsi orang-orang dah bekerja, orang besar ni macam mana. So saya pernah bekerja engineer juga. Saya seorang engineer sebelum ni. Wow. Saya Okay. engineer. Lepas tu diberhentikan kerja sebab PKP. Bulan 4, lagi bulan 4 macam tu. Bukan diberhentikan lah, kontrak berhenti dan kontrak tak dapat sambung. Macam tu. Okay. Faham. Dan you So, teruskan. okay. Start bulan 4 tu kita dah berhenti kerja. Dah duduk rumah full time, tak ada income apa-apa saja, semua tak ada income langsung. Masa tu master stokis saya, leader saya, dia bagi kelas Dr. Azizan, kelas klinik usahawan bulan 4 2020, bulan 4 tahun ni. Itulah kelas pertama, kelas Richwood yang saya masuk lah. Bulan 4 2020. So lepas kelas tu saya masuk. Dan apa yang berlaku? MMM. Apa berlaku? Okay, MMM tu adalah kelas pertama bisnes yang saya masuk, yang invest dalam ilmu. Itulah kelas pertama yang saya masuk. Umur saya 25 tahun. Itulah kelas pertama saya masuk yang saya invest dalam ilmu lah, ilmu dalam bisnes. So masa tu kita dapat tengok kita punya income naik, kita punya duit dalam bank pun bertambah. Kita punya team pun makin seronok. Masa tu lah first time buat live. Banyak belajar. Okey, cop. Sebelum kita teruskan dekat situ kan Puan. Tadi Puan cakap Puan dahulunya seorang engineer kan, dan ialah dengan waktu ekonomi sekarang ni kan, apa yang berlaku dengan isu pandemik ni. Kenapa Puan tak memilih untuk teruskan mencari pekerjaan? Kenapa you pilih untuk okay, I can fokus bisnes juga? Okay. Saya macam mana, sekali kita dah masuk dalam dunia bisnes, kita dah rasa seronok. Walaupun susah. Semua benda susah lah senang cerita kan. Kerja susah, bisnes pun susah. Tapi sekali kita dah masuk dunia bisnes, kita suka. Lepas tu PKP, lagilah susah nak cari kerja. Dan masa tu, masa orang cakap itu adalah kesusahan mencari kerja, masa tu saya nampak satu peluang. Yang mana family suruh bekerja, tapi kita nak build bisnes. So masa PKP, orang tak ambil kerja, masa tu lah saya pulun buat bisnes. Dan bagi result untuk macam tu. Amazing. Tapi kiranya pada tahun lepas juga you buat bisnes juga sambil bekerja? Yes. Wow, okay. Masa engineer tu saya part time lah. Buat part time bisnes juga memang suka betul ni bisnes ni. Wow. Alright, okay. Tapi kenapa Puan pilih untuk, orang kata apa, nak kena susah-susahkan diri, nak bekerja ni, nak buat bisnes lagi, it's not easy tau nak buat banyak benda dalam pada satu masa yang sama. Tapi macam Puan sendiri, kenapa? Okay, saya satu suka, minat. Satu lagi saya trust the process lah, buat kata mentor. Kita yakin yang nanti akan ada something yang datang bila kita usaha. So memang masa kerja dulu, saat bekerja sambil berniaga memang struggle gila. Memang hari-hari pergi kerja, naik LRT, balik naik Grab, pergi rumah master, rapping untuk postage pula. Memang setiap hari memang penat, tapi kita suka. Kita suka tengok anak tim kita suka. Kita suka kita ada extra income, kita suka. Sampailah kita dah full time, kita lain pula journey dia kan. Wow, that's amazing. Okay, now tadi you cakap you join MMM, okay, marketing mentoring kan. Apa perubahan ketika itu Puan, yang paling ketara yang berlaku ketika itu? Yang paling ketara sekali FB Live lah. Berada buat FB Live. Wow, dan dari situ dah ada hasil. Dan apa pula menyebabkan Puan rasa, okay, kenapa you meneruskan journey dengan Richworks sehingga you memilih untuk berada dalam mentorship Spire? Satu, circle. Macam kita tengok macam mana, macam earn popcorn kan. Budak-budak pun boleh buat 1-2 juta. Macam aku dah 25, tak ada apa ke aku buat. Macam tu lah. So kita tengok circle-circle dia, kita tengok mentor Dr. Azizan. Tambah-tambah masa PKP, kita pun ada rasa macam nak berhenti daripada Spire. Tapi kita tahu PKP ni takkan habis, bukan takkan habis, kita tak tahu bila habis. So dengan circle ni kita rasa kita dapat berada dalam circle yang betul. Kita rasa macam magnet tu susahlah kita nak jadi negatif ke, kita nak tarik handbrake.
susah sebab kita ada mentor yang guide kita. Adakah circle berada di dalam Spire ni banyak betul-betul membantu Puan? Bantu. Apa perubahan pencapaian Puan dalam Spire? Okay. Satu yang perubahan yang sangat-sangat best, masa kita circle kita banyak sharing, banyak benda yang kita tak tahu tapi orang lain tahu, kita boleh tanya dia orang. Apa yang dia orang buat, kita tak buat, kita boleh tanya dia orang. Ada ilmu-ilmu baru lah. Lepas tu banyak yang rishword lagi bagi kelas macam urus duit, urus-urus tu pun kiranya first time lah dalam semua hidup ni kita belajar urus duit. Bisnes dengan urus duit semua. Wow, amazing. Dan Puan capai 1 juta yang pertama dalam Spire. Apa perasaan Puan? Tak sangka. Dia macam kita buat je kan, buat. Lepas tu bila hantar report barulah kita tengok kan macam ni kita bulan by bulan dan keseluruhan. Oh, dah sampai punya. Macam tu. Dan macam mana bila you tunjuk keseluruhan pencapaian Puan tu kepada keluarga Puan, Big Y Puan yang pada asalnya, apa yang mereka lihat Puan sekarang ni? Diorang tak sangka gila, tak sangka yang kita dah ada office, kita dah ada income, kita dah ada stok yang banyak, team yang besar. Diorang sangat-sangat tak sangka lah. Diorang macam setiap kali balik tu pandangan diorang terhadap saya dah lain lah daripada dulu ni sekarang. Itulah seronok. Seronok, sangat seronok. Walaupun kita anak bongsu kan, so pandangan diorang dah lain lah. Walaupun akak sulung pun pandang kita dah lain. Sebab first thing first saya berbisnes, family memang saya tak push langsung untuk berbisnes dengan saya. Tak langsung. Bila kita result baru dia orang datang. Apa yang Dok Mentor cakap lah, result. Amazing. Tanya Puan atas pencapaian Puan. Alright, dalam bisnes pastilah ada cabaran dia kan Puan. Tapi macam Puan, you go through dengan Alhamdulillah sehingga boleh capai 1 juta Puan. Apa yang Puan boleh mungkin kongsikan kepada penonton yang sedang menonton ni, antara tips yang mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana you boleh sabar, you boleh kuatkan hati untuk meneruskan juga dalam perjalanan dalam bisnes ni, dan adakah betul-betul ilmu ni really membantu Puan dalam membina bisnes? Okay. Ilmu yang Rishwood bagi sangat-sangat banyak. Sangat banyak yang macam kita tak boleh buat benda tu dalam satu masa. Memang takkan dapat. Saya pun pernah give up banyak kali, pernah macam banyaknya aku belajar, aku tak tahu nak mula mana satu. Macam tu. Tapi kita satu trust the process yang sangat-sangat pegangnya ada trust the process lah. Kita percaya kita akan buat dan resultnya akan datang nanti. Itu yang saya pegang. So apa yang kita belajar semua ni kita akan kumpul-kumpulkan, kita akan guna macam nanti kita guna, oh ni aku belajar dulu ni. So kita trust the process. So itu yang paling pegang, saya pegang trust the process. Lagi yang saya pegang, sekali saya dah melangkah, kita tak akan berundur. Pantang mundur kecuali operasi. Good. Dan just nak tanya juga Puan, sebab Puan bila you dah start belajar kan, you keep upgrade kan daripada MMM, marketing mentoring, lepas tu you upgrade ke Spire. Penting ke untuk upgrade ilmu ni? Penting. Sebab ni mentor pun cakap kita punya income berdasarkan apa yang kita tahu. Macam tu. Sebab saya pun saya firstnya modal Spire ni asalnya untuk nak beli kereta sebenarnya, kereta impian. Kereta pertama. Tapi sebabkan kita fikir team, fikir masa depan macam impian kau nanti dulu, saya dapatkan ilmu dulu. So dengan ilmu ni generate lagi. Doakan untuk Titan pula. InsyaAllah, amin. Okay, tapi itulah atas investment Puan, Alhamdulillah now you dah capai 1 juta. Tahun 2019 berapa sales? 2019 saya start bulan 11, 12. So tak banyak sangat lah. I see. Baru 2 bulan. Berapa sales ketika itu? Awal-awal mula buat bisnes? Sikit sangat ratus-ratus je kot. Ratus-ratus. Okay, before masuk Spire kan, before you masuk Spire ataupun you join program Richworks, ketika tu mungkin sales awal-awal tu berapa? RM berapa? Sebulan? Sikit sangat lah. Apa-apa pun yang saya tahu, dia start melonjak, start masuk MMM. Wow. Start masuk dalam bank tu ada, bila kita restock barang, dalam bank tu still ada balance. Start MMM. Berapa tu sebulan dah start? Sekarang ni dah berapa dah sebulan pencapaian? Apa tu? Sale ke apa? Sales. Sale. Setakat ni kita dah sebulan range 300,000 ada.
Wow, 300,000 sebulan daripada ratus-ratusan ringgit sebulan pada awal-awal buat bisnes. Wow, amazing. Wow, tahniah. That's Kita really selalu nak amazing. tengok pencapaian kita macam dah ada office, dah ada accountant yang jaga account kita, dah ada staff. Macam sikitlah. Nampaklah perubahan-perubahan tu. Walaupun kecil kan. Wow. Kecil, sangat besar sebenarnya. Kalau orang yang sedang menonton ni kan, mereka belum mula bisnes, mereka rasa sangat besar Puan. Puan, mungkin you boleh kongsikan kepada mereka yang menonton sekarang ni kan. Adakah like bila mereka tonton ni mereka ingat macam oh you dah 1 juta, senang lah kan macam tu. Mereka tak tahu you mulakan macam mana kan. So mungkin Puan boleh kongsi tips pada mereka yang sedang menonton ni, bagaimana cara untuk mereka mulakan dulu. Okey. Untuk pengetahuan semua, saya bukanlah founder kepada produk saya sendiri. Maksudnya saya menjual produk orang. Saya seorang stokis sahaja. Tapi kita still boleh buat 1-2 juta ikut apa yang kita nak, apa yang kita impikan. So kita jangan pandang seseorang tu macam doktor cakap, kita jangan bandingkan, ibaratnya kita darjah 1 kita bandingkan dengan budak form 5. Itu ibaratnya. Kita masuk dulu darjah 1, kita belajar, kita akan ke form 5 tu. So mulakan je dengan apa yang ada di tangan. Jual je produk orang dulu, tak ada masalah. Kita mampu buat 1-2 juta. That's amazing. Tahniah Puan atas pencapaian Puan. Alright, last but not least, okay, mungkin Puan boleh if ada apa-apa perkara yang jika you nak katakan mungkin kepada Datuk Wira, kepada tim Richworks atau tim Spy sendiri, apa yang you nak cakapkan? Okay, first thing first, terima kasih gila-gila kepada tim Richworks yang cuci minda kita kan, masuk kolam jiwa lah, banyaklah mentor ajar kita macam-macam benda. Dia macam, kalau orang tanya saya, apa yang kau belajar dalam Richworks, kita tak ada jawab. Dia macam banyak gila yang macam bukan teknikal semata-mata, tapi dia macam kita masuk je, kita macam dah tahu dah apa kita kena buat. Macam itulah, dia macam bukanlah teknikal benda yang setiap masa macam FBA je kita belajar, bukan. Dia macam merangkumi semua yang kita rasa macam kau kena buat, kau tak duduk diam. So teori Richworks ni tak tahulah apa ilmu yang dia pakai, tapi bezalah dengan yang business lain punya mentoring. Wow, Alhamdulillah, amazing. Thank you so much Puan Mahira atas perkongsian Puan. Okay, kami dekat Richworks sangat bangga, kami dekat Team Spy pun sangat bangga atas pencapaian Puan. Teruskan perjalanan Puan, dan berapa orang tim dah Puan ada sekarang ni untuk you punya agent you sekarang? Lebih kurang dalam 500. Wow, ramai tu. Okay, mereka yang mencari rezeki bawah Puan kan. That's really amazing. Dulu handle mungkin seorang-seorang, sekarang ni dah ramai dah agent. That's really amazing. Tanggungjawab yang sangat besar, amanah yang sangat besar. Okay Puan, thank you so much Puan Mahira atas perkongsian. Saya doakan Puan terus maju jaya, kaya dan berjaya dunia dan akhirat, dan teruskan beri manfaat kepada orang ramai. Thank you so much Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, wow. That's really amazing tuan-tuan puan. Mula daripada seorang-seorang sahaja buat sales ratusan ringgit sebulan, now dah boleh jadi usahawan jutawan hanya menjual produk orang saja. Tak semestinya buat produk sendiri, jual servis sendiri untuk capai 1 juta, jual produk orang saja tuan-tuan puan pun masih boleh menjadi usahawan jutawan. Okay, so itu sahaja pada kami perkongsian kita pada malam ini. Alright, so kita akan kembali saja sebentar saja lagi dengan anda semua. Alright, Assalamualaikum.